Sampai 15 minit dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya Musyairah akan buat live tentang akhlak terpuji kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. So bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok contoh akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. First, melaksanakan ibadah wajib. Ibadah wajib ni merangkumi kepada ibadah khusus. Contohnya perintah-perintah yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung di dalam rukun Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan beberapa amalan khusus yang terdapat dalam tilawah Al-Quran seperti zikir dan seumpamanya. Ibadah khusus ni bersifat taufiqiyah, iaitu yang mana dilaksanakan menurut garis-garis yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhenti setakat sepadan yang ditentukan oleh syarak sahaja. Sebagaimana yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa boleh ditambah atau dikurangkan. Seperti yang disabda Rasulullah SAW, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Seterusnya berdoa kepada Allah. Kita mestilah berdoa kepada Allah kalau nak memohon sesuatu perkara lah. Pastikan perkara yang kita nak mohon tu adalah perkara yang baik-baik sahaja. Seterusnya tawakal. Seperti yang semua orang sedia maklum, tawakal adalah kita menyerahkan sesuatu perkara itu kepada Allah dalam memastikan sama ada dia nak sama ada Allah nak makbulkan ataupun tidak. Dalam agama Islam, tawakal berarti kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Dari sudut pandangan Imam Al-Ghazali, tawakal ialah satu sifat iaitu menyandarkan sesuatu perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak kala kita menghadapi sesuatu kepentingan dan kita bersandar kepadanya dalam waktu sama ada kita susah, kita senang, kita serah semuanya kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Seterusnya tawadu. Tawadu ni adalah salah satu sifat mahmudah yang melawan kepada sifat sombong. Orang yang ada sifat sombong sememangnya amat dibenci oleh Tuhan. Kalau tak buang sifat sombong tu dalam diri dan dia mati bersama sifat tu, maka neraka lah lebih layak baginya.
Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan masuk syurga bagi orang yang ada dalam hatinya walau sebesar zarah sifat sombong. So, kita kenalah bertawaduk dalam sesuatu perkara. Maksud dia kat sini, orang yang bertawaduk tu adalah orang yang tidak membesarkan dirinya atas kelebihan atau keistimewaan yang ada pada diri dia. Bagi dia segala kelebihan dan keistimewaan yang dia ada tu adalah bukan hasil dari dia dan bukan hasil kepandaian dia. Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat orang tawaduk ni dia merasakan yang dia tu hanyalah hamba Tuhan yang satu sahaja. So sebagai hamba dia bekerja atau berbuat untuk Tuhan. Majikan dia hanyalah Tuhan. Kalaupun dia ada kuasa sekalipun atau harta atau kepandaian pada dalam diri dia, semua tu adalah pinjaman semata-mata. Dia merasakan semua tu adalah pinjaman semata-mata. Contoh akhlak terpuji kepada Rasulullah SAW. First kali menjalankan sunnah Nabi SAW. Sunnah-sunnah Nabi ni dia ada banyak, tak silap. So saya akan listkan yang mana termampu sajalah. Rasulullah ni SAW sebelum tidur bagi dia sunnah untuk dia tutup pintu, tingkap, padam api atau lampu. Dia perlu wuduk, dia muhasabah diri. Yang paling penting lah yang selalu orang nak buat ni, dia kibas dulu tempat untuk dia tidur tu selama 3 kali. Dan bagi dia wajib berbaring miring ke sebelah kanan. Seterusnya bila dia bila baginda bangun dari tidur, dia akan duduk dulu sambil usap wajah dengan tangan dia, dengan tangan baginda. Setelah tu dia akan berdoa. Seterusnya ketika Rasulullah SAW nak masuk ke bilik air ataupun tandas, bagi dia wajib untuk baca doa. Dan sunnah ketika dia berpakaian, dia akan baginda Rasulullah SAW akan membaca doa dulu. Doa memakai baju atau pakaian, boleh Google. Seterusnya ketika masuk dan keluar rumah, dia baginda pun akan membaca doa. Kayaknya macam sunnah lah membaca doa apa semua dalam hidup semua. Dan yang semua sunnah. Sunnah yang Rasulullah tak pernah tinggal adalah berzikir. Seperti yang kita sedia maklum, amalan berzikir merupakan perkara kebiasaan yang baginda Nabi SAW selalu buat. Bahkan lidah baginda sendiri tidak pernah lekang memuji nama-nama Allah yang indah. Tak kira waktu lah, setiap saat, setiap masa baginda asyik duk puji-puji nama Allah, berzikir. Sesungguhnya dengan berzikir ni akan membuatkan hati kita tenteram, senang, insyaAllah.
Seterusnya sunnah yang selalu Nabi SAW lakukan adalah senyum. Senyum merupakan sedekah yang paling mudah yang boleh semua orang buat. Siapa-siapa pun boleh senyum. Dengan senyum ni insya-Allah akan membuatkan orang sekeliling kita senang hati bila tengok kita. Tak ada lah asyik duk sombong kan. Tengok orang pun tak senyum, mesti orang akan cakap kita sombong. Yang paling pentingnya selalu baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah mengucap salam dan bersalaman. Baginda akan apabila baginda bertemu dengan sesama Muslim, baginda akan selalu memberi salam dan bersalaman lah dengan umat-umat Muslim yang lain. Antara sunnah ketika makan yang Nabi SAW selalu buatlah ketika makan atau minum, baginda akan memulakan dengan menggunakan tangan kanan dan mengambil makanan yang paling hampir dengan baginda. Baginda juga tidak akan meniup makanan atau minuman, menjilat jari jemari atau membersihkan sisa makanan. Sebab benda tu macam macam tiada adab lah apabila makan berhadapan. Tak kacau kan? Okay, seterusnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam perlulah mencontohi semua akhlak-akhlak terpuji yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taat dengan perintah-perintah baginda. Dan kita perlulah selalu untuk membaca selawat ke atas baginda dan mencintai keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tu seperti yang baginda pernah cakap lah. Sesungguhnya dengan berselawat kepadanya itu akan membuatkan hati kita tenteram dan tenang. Baginda sendiri pun tak lekang puji nama-nama Allah yang indah. Ini kan pula kita kan. So bermula pada hari ini, saat ni, apa kata kita try berzikir, berselawat, berzikir ke atas nama-nama Allah ataupun berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itu sahaja untuk live untuk hari ini. Nanti kita akan live lagi untuk tajuk-tajuk yang akan datang. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And broadcast.